Kalau kail panjang sejengkal, jangan diduga lautan bergelora. Semua ujian menggunakan akal agar kehidupan tidak sengsara. Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Ilmu yang baik hendaklah diamalkan, hidup akan dirahmati selalu. Assalamualaikum semua, jumpa lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam bahagian ibadah. Tajuknya ialah solat sempurna. Okey, semua murid-murid apa khabar semua? Okey, sekarang sila sediakan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis yang secukupnya. Okey. Okey, baik murid-murid semua, buka buku teks muka surat 106. Hari ini tajuk dia ialah solat sempurna. Tajuk ni sebenarnya panjang ya, panjang. Jadi ustaz akan buat secepat yang mungkin. Lagipun kita pernah belajar sebelum ini mengenai solat. Jadi kita akan pantas. Okey, sekiranya murid sudah buka buku teks muka surat 106, pastikan muka surat yang sama dengan ustaz tunjukkan di gambar ini, iaitu unit 5 solat sempurna. Perhatikan dan teliti. Okey, perhatikan gambar di mana seorang ustazah di sekolah mengajar murid-muridnya untuk melaksanakan solat. Ya. Sudut tahsin rukun solat. Apa yang kita hari ini nak tekankan mengenai rukun solat. Apa dia rukun ya? Satu perkataan baru bagi murid-murid tahun 1, rukun. Apa dia rukun? Kalau rukun tetangga, lain. Ini rukun solat. Rukun tetangga lain. Ya. Rukun. Perkataan yang kita baru jumpa. Rukun solat. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Kalau kita nak solat, rukun solat ni mesti ada. Kalau tak ada, jika tidak dilakukan, solat akan batal. Jadi rukun solat ini mesti ada dalam solat. Kalau tak dibuat, maksudnya solat kita terbatal. Salah, tak betul. Okey, itu adalah rukun solat. Apa dia murid-murid semua? Rukun solat. Mesti dilakukan dalam solat. Kalau tak buat, dia akan batal. Tak dikira. Okey, kita mesti tahu apa dia rukun solat. Ada berapa rukun solat dan apa dia rukun solat. Apa yang kita perlu buat dalam solat tersebut. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Baik, sekarang kita di muka surat 107. Okey, tengok gambar dalam buku teks dan juga boleh tengok di skrin. Fahami dan amalkan rukun solat. Ya, dia nak bagi tahu kita ada 13 tadi. Rukun solat ada 13 perkara. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Nak solat mesti berdiri. Kalau yang mampu, ada kaki sihat, bertenaga, mesti berdiri. Tak berdiri tak boleh. Ya, kalau tak boleh berdiri, sakit kaki, sakit pinggang, okey, dibenarkan duduk. Kalau tak boleh bangun, tak boleh duduk, baring pun boleh. Tetapi kalau sihat semuanya mesti berdiri. Tak boleh. Tak boleh mencangkung ke, tak boleh. Mesti berdiri. Kalau yang sihat. Yang kedua, niat. Iaitu berniat solat dalam hati. Dalam hati. Ketika takbiratul ihram. Lafaz niatnya, itu dia bagi tahu lafaz niatnya. Niat ialah dalam hati. Ya, dalam hati. Bila dalam hati, tak adalah bunyi suara. Mesti dalam hati. Habis tu kalau murid tanya ustaz, habis tu ustaz yang berbunyi tu usolli fardhan subhi raka'ataini ada'an lillahi ta'ala. Itu apa? Itu bukan niat, itu lafaz. Lafaz bunyi di mulut, niat mesti dalam hati. Dalam hati. Itulah panggil niat. Yang mana? Kita keluarkan dalam hati kita. Bunyi dalam hati. Jadi tak ada di mulut. Sahaja aku menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat. Tunai kerana Allah Ta'ala. Itu dalam hati kita. Buat setakat yang mampu. Okey, yang mulut tu sebagai satu latihan kita, persediaan kita untuk berniat dalam hati. Jadi, hukum kita buat juga lafaz di mulut, tapi niat dalam hati. Yang penting adalah niat dalam hati. Okey, ustaz bacakan niat-niat, lafaz niat ni dan juga niat dalam hati yang perlu ada. Ya. Okey, murid-murid boleh ikut ustaz supaya latihan untuk kita mengingati lafaz niat solat fardu. Okey, solat subuh. Sama-sama semua sekali murid-murid semua. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada'an lillahi ta'ala.
sahaja aku menunaikan solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat zuhur, usalli fardaz zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat asar, usalli fardal asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat maghrib, usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat isyak, usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, murid-murid semua. Pasal tahun 1, Ustaz rasa murid-murid masih lagi perlu melatih membaca lafaz niat solat fardu. Masih dalam latihan. Jadi latih yang itu ya, supaya kita ingat lafaz tersebut. Pasal solat kita kena buat hari-hari, jadi mesti kena ingat. Okey, seterusnya kita tengok rukun solat yang seterusnya, ketiga. Rukun solat yang ketiga, takbiratul ihram, melafazkan Allahu Akbar. Ya, maksudnya Allah Maha Besar. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Okey, itu adalah takbiratul ihram. Itu yang Ustaz tunjuk itu adalah untuk lelaki. Lelaki tangan dia menghadap depan tapak tangan, ibu jari di bawah cuping telinga. Yang perempuan bukan macam ni. Ini untuk lelaki. Perempuan dia rendah. Tutupkan, tak perlu bukakan ketiak, tutupkan ketiak. Okey, rendah. Okey, ini yang Ustaz ajarkan. Masa Allahu Akbar kita ingatlah Allah Maha Besar. Okey, seterusnya yang keempat, rukun solat yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Ini pun kita dah belajar. Itu yang Ustaz pesan tu, kena hafal surah Al-Fatihah. Pasal kita nak guna dalam solat. Dia rukun. Kalau tak baca Al-Fatihah, solat itu batal, tidak sah. Ya, tak boleh. Mesti baca. Okey, sama-sama murid semua, kita baca Al-Fatihah sebagai latihan dan latih tubi membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus murid-murid semua. Pastikan murid-murid cuba untuk hafal surah Al-Fatihah. Okey, baik. Seterusnya rukun solat yang kelima. Rukun solat yang kelima ialah rukuk dengan tumakninah. Ya, tengok gambar cara rukuk. Allahu Akbar, rukuk ya, pinggang bongkokkan. Tengok seperti dalam gambar. Kita disunatkan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maksudnya Maha suci Tuhanku yang Maha agung dan dengan kepujiannya. Okey, murid-murid semua baca ulang 3 kali. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Rukuk. Selepas rukuk yang keenam, rukun yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Semua sekali sebut i'tidal dengan tumakninah.
Iaitu, apa dia? Iaitu berdiri seketika antara rukuk dengan sujud. Sunat dibaca dapat pahala. Kita baca, Rabbana lakal hamd. Okey, kita baca apa dia? Rabbana lakal hamd. Maksudnya, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Ya, selepas rukuk kita i'tidal. I'tidal ialah berdiri tegak balik, berdiri balik dan tamakninah, rehat sebentar. Okey, seterusnya kita tengok rukun solat yang ketujuh. Rukun solat yang ketujuh, sujud. Sujud 2 kali dengan tamakninah. Sunat dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Semua sekali baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maksudnya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan kepujiannya. Okey. Cara nak sujud, cara nak rokok dan segala perbuatan solat itu, Ustaz tak boleh nak perbetulkan kat sini. Nanti kita akan buat amali solat, Ustaz akan perbetulkan seorang demi seorang. Yang ini murid-murid semua boleh tengok gambar sahaja ataupun minta bantuan daripada ibu bapa. Nanti sekolah dibuka, kita ada peluang untuk solat sama-sama, Ustaz akan cuba berbetulkan perlakuan yang betul dan solat sujud macam mana. Okay, sujud perempuan dengan sujud lelaki berbeza sedikit kedudukan tangan dia. Okey, apa yang perlu sujud? Sujud perlu menyentuh tanah. 7 anggota badan mesti menyentuh, bukan tanah lah, lantai. Nanti tanah salah faham, nanti kena solat di atas tanah pula. Tidak, menyentuh lantai. Kalau kita guna sejadah, mesti menyentuh sejadah. Apa dia anggota tersebut? Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan semua hujung jari kedua kaki. Kedua kaki ni hujung jari kita ada 10. Kalau jari kita ada 10, 10. Jari kita ada 9, 9 lah. Kalau jari kita terlebih 11, menyentuh semua 12, menyentuh lantai. Menyentuh lantai jari kita tersebut. Okey, itu adalah syarat untuk kita nak sujud tu mesti menyentuh 7 anggota. Cuba kira satu-satu, cukup 7. Okey, rukun solat yang ke-8, duduk antara 2 sujud dengan tamakninah. Kita akan baca sunat membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sunat baca. Murid-murid kena latih untuk hafal. Yang belum hafal kena hafal. Yang dah hafal, kekalkan solat anda, insya-Allah anda akan ingat, ya, akan kekal ingatan anda. Maksud yang doa yang kita baca itu tadi, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku, kasihanilah aku, sempurnakanlah kekuranganku, angkatlah darjatku, kurniakanlah rezeki kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku, sihatkanlah badanku dan maafkanlah segala kesalahanku. Itu doa yang sangat baik. Kita minta murah rezeki, kita minta kesihatan, kita minta diampunkan dosa. Itu doa. Murid-murid boleh seboleh-bolehnya kena hafal, ya. Okey, seterusnya rukun solat yang ke-9. Duduk tasyahud akhir ataupun dipanggil tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir. Okey, yang ke-10 membaca tasyahud akhir ketika duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 baca. Tadi duduk tahiyat akhir, yang ke-10 membaca. Ini rukun. Kena baca. Bila kena baca, ya wajiblah kena baca. Kalau tak baca nanti batal solat kita. Apa dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah tasyahud akhir, ketika duduk tasyahud akhir. Ini yang paling ringkas lah ni, ya. Yang paling ringkas. Ada lagi bacaan yang lebih panjang. Tak ada masalah. Ini Ustaz baca dalam buku teks saja. Ini yang paling pendek. Dapat ingat yang ini pun tak apa dah. Okey. Seterusnya rukun solat yang ke-11.
Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas membaca tasyahud, tahiyat pada duduk terakhir. Apa bacaan dia? Kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah wajib ya. Selawat pada Nabi wajib. Tapi bacaan selawat ni dah dimasukkan di dalam tahiyat akhir. Biasa kalau murid hafal dia akan automatik dah ada ya. Dah automatik ada selawat. Sunat dibaca selawat yang sempurna, iaitu ini yang tadi tu Allahumma salli ala Muhammad tu selawat yang paling ringkas. Tetapi kalau boleh nak dapat pahala lebih, kita bacalah selawat yang sempurna yang lebih panjang. Apa dia? Selawat yang sempurna tersebut? Ustaz rasa ada yang dah hafal ya. Okey. Baca sama-sama Ustaz. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu adalah selawat yang sempurna. Dipanggil juga selawat ni selawat Ibrahimiyah. Kita selawat pada Nabi Ibrahim sekali. Maksud selawat tersebut, maksudnya, Ya Allah, berikanlah kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya, sebagaimana engkau memberikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, berkatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya. Engkaulah Maha terpuji dan Maha mulia di seluruh alam. Okey, rukun solat yang ke-12, memberi salam yang pertama. Yang pertama itu adalah rukun yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Itu yang pertama. Lafaz yang sempurna ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama. Maksudnya sejahtera dan rahmat Allah ke atas kamu. Dan yang ke-13, yang terakhir, rukun yang kena ada, wajib kita buat ialah tertib. Tertib maksudnya tersusun. Tersusun. Seperti yang dah ditetapkan tadi, yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, mesti tersusun. Kita tak boleh bagi salam dulu. Nak solat Assalamualaikum. Lepas tu kita pun baca tahiyat. Tak boleh. Mesti disusun. Satu yang pertama apa tadi? Apa dia tadi? Berdiri tegak. Mesti bermula dengan berdiri tegak bagi yang mampu. Okey. Baik. Sekarang kita akan buat tugasan dalam buku aktiviti. Jom Ustaz tunjukkan caranya. Let's go. Okey, baik, buku aktiviti muka surat 113. Aktiviti 1, pilih dan tulis. Tajuk yang pastikan gambar dalam muka surat 113 sama dengan yang Ustaz tunjukkan dalam buku dalam skrin ini. Buku murid dengan buku yang Ustaz tunjukkan dalam skrin ini mesti sama. Unit 5, solat sempurna. Pilih dan tulis. Senarai jawapan yang disediakan dalam solat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, niat, Allahu Akbar, terbatal. Okey, soalan nombor 1. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan. Jika tidak dilakukan, solat akan batal. Okey, rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jika tidak dilakukan, solat akan batal. Okey, nombor 2, rukun solat yang pertama ialah berdiri tegak. Okey, yang kedua, rukun solat kedua ialah niat. Rukun solat yang ketiga ialah takbiratul ihram. Lafaznya Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi murid kena tulis sahaja.
Sekarang buku aktiviti muka surat 114. Buka muka surat 114. Arahannya ialah lorek jawapan yang betul. Lorekkan jawapan yang betul. Ustaz bacakan. Nombor 1. Sahaja aku menunaikan solat fardu 2 rakaat. Subuh atau zuhur? Jawapannya ialah subuh 2 rakaat. Okey, yang kedua, sahaja aku menunaikan solat fardu zuhur berapa rakaat? Zuhur 4 rakaat. Pilih antara 3 atau 4. Jawapannya adalah 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Soalan yang ketiga, sahaja aku menunaikan solat fardu apa? Maghrib atau asar. 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jawapannya ialah 4 rakaat solat asar. Maghrib 3 rakaat. Ingat ya. Okey. Yang keempat, sahaja aku menunaikan solat fardu maghrib 3 atau 4 rakaat. Jawapannya ialah 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, sahaja aku menunaikan solat fardu isyak. Isyak berapa rakaat? 4 rakaat. Tunai kerana Allah Ta'ala. 3 atau 4? Jawapannya ialah 4 rakaat. Okey, murid lorekkan jawapan tersebut. Okey. Seterusnya muka surat 115. Namakan perlakuan solat. Perlakuan solat. Gambar pertama yang diberi, okey, ada berapa gambar? 2, 4, 6. Ada 6 gambar. Jawapan yang disediakan daripada atas ke bawah, Ustaz bacakan rukuk. Yang kedua, sujud. Yang ketiga, i'tidal. Keempat, takbiratul ihram. Duduk tasyahud akhir, memberi salam. Okey. Gambar yang pertama, gambar memberi salam. Gambar yang kedua, gambar sujud. Gambar yang ketiga, gambar duduk tasyahud. Okey. Gambar yang keempat, gambar i'tidal. Daripada rukuk, dia bangun berdiri. Bangun berdiri itu dipanggil i'tidal. Gambar yang kelima, gambar rukuk. Gambar yang keenam, gambar takbiratul ihram. Jadi, murid tuliskan jawapan ni di ruangan yang perlu ditulis. Okey, siapkan latihan anda. Seterusnya, aktiviti 4, muka surat 116. Pilih dan tandakan right pada perlakuan solat yang sempurna. Nombor 1, rukuk. Okey, gambar pertama atau gambar yang kedua? Gambar yang pertama, rukuknya belakangnya lurus. Gambar yang kedua tidak lurus. Jadi, jawapannya ialah gambar yang pertama. Yang kedua, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Kita tengok gambar kaki. Gambar yang pertama kakinya macam itu, tapak kakinya. Dan gambar yang kedua, tapak kakinya ditunjuk 2 tapak kaki. Mana yang betul? Jawapannya ialah gambar yang kedua. Gambar yang pertama itu tahiyat akhir. Okey, jadi jawapannya gambar yang kedua. Nombor 3, sujud. Okey, yang mana yang betul? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Apa perbezaan gambar pertama dan kedua? Perbezaannya, cuba tengok, kepalanya ada sama, tangannya sama, kakinya tidak sama. Kenapa kakinya tak sama? Tengok di belakang kakinya, hujung jarinya menyentuh lantai ataupun tidak. Yang tu, hujung kaki, yang gambar yang pertama, hujung kakinya lurus ke belakang. Jadi, salah. Gambar yang kedua, mesti hujung jarinya berlipat dan menyentuh lantai. Gambar yang keempat, duduk tasyahud akhir. Yang mana yang betul? Tasyahud akhir, gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Jawapannya gambar yang kedua. Kenapa gambar yang kedua? Disebabkan kedudukan kakinya. Tengok kakinya, hujung jarinya menyentuh lantai. Mesti dibengkokkan. Ya? Pastikan bengkokkan. Okey, murid tandakan right pada jawapan yang betul yang Ustaz telah terangkan tadi. Okey, siapkan. Okey, seterusnya muka surat 117, aktiviti 5. Sesuaikan perlakuan dengan bacaannya. Gambar yang pertama, gambar memberi salam. Gambar yang kedua, rukuk. Gambar yang ketiga, i'tidal. Gambar yang keempat, sujud. Gambar yang kelima, duduk antara 2 sujud.
Bacaan yang diberi Ustaz bacakan daripada sebelah kiri atas ke bawah ya. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu untuk bacaan duduk antara dua sujud. Gariskan kepada gambar nombor 5. Bacaan yang kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu adalah bacaan untuk sujud. Okey, sesuaikan kepada gambar nombor 4. Seterusnya Rabbana lakal hamd. Itu adalah bacaan i'tidal. I'tidal gambar nombor 3. Bagus. Seterusnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan rukuk. Rukuk nombor berapa gambarnya? Gambarnya pada nombor 2. Okey, gariskan dan sesuaikan. Seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah bacaan untuk memberi salam. Salam gambar nombor 1. Okey, gariskan kepada gambar yang bernombor 1. Okey, selesaikan. Okey, seterusnya aktiviti 6 muka surat 118. Lengkapkan bacaan tasyahud akhir dengan mengisikan nombor jawapan yang betul. Isikan nombor sahaja ya, nombor sahaja. Okey, nombor 1 al-mubarakatu. 2 as-salihina, yang ketiga ala Ibrahim, nombor 4 fil alamin, nombor 5 assalamu, nombor 6 wabarik ala. Okey, Ustaz bacakan, murid pastikan bersedia ya untuk nak menulis jawapan. At-tahiyyatul mubarakatuh. Okey, nombor 1. Masukkan nombor 1. Sambung lagi. As-salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Masukkan ruangan kosong itu dengan nombor 5 iaitu assalamu. Okey, Ustaz sambung lagi. Masukkan nombor 5 ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salihin. As-salihin. Nombor berapa? Nombor 2. Masukkan nombor 2. Okey, Ustaz sambung lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Okey, seterusnya apa dia? Sallaita ala Ibrahim. Ala Ibrahim nombor 3. Masukkan nombor 3. Okey, ada lagi sambungan dia. Wa ala ali Ibrahim. Lepas tu ada ruangan kosong. Jawapannya ialah wabarik ala. Wabarik ala. Nombor 6. Masukkan nombor 6. Wabarik ala Muhammad tu masukkan nombor 6. Okey. Sambung lagi. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Fil alamin. Jawapan yang terakhir fil alamin nombor 4. Masukkan nombor 4 di jawapan yang terakhir. Innaka hamidum majid. Alhamdulillah, selesai. Dapat ya murid-murid semua? Okey. Kalau tak dapat, ulang balik ya. Ulang balik video ni. Slide ini ulang balik. Dan dapatkan jawapan yang betul. InsyaAllah dapat betul semua. Okey, seterusnya aktiviti 7 muka surat 119. Okey, lengkapkan nombor mengikut urutan rukun solat. Okey. Yang pertama dibagi tertib. Tertib nombor berapa? Nombor 13. Yang terakhir sekali. Seterusnya memberi salam yang pertama. Memberi salam yang pertama rukun solat yang ke-12. Okey. Seterusnya yang kedua tu, yang ketiga yang tulis nombor 2 ialah niat. Okey, seterusnya membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah rukun yang keempat. Rukun yang keempat ya. Nombor 3 takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah. Seterusnya i'tidal dengan tamakninah. I'tidal dan tamakninah ialah rukun solat yang ke-6. Seterusnya nombor 1 dibaginya nombor 1 berdiri bagi yang mampu. Okey, itu rukun solat yang pertama. Seterusnya takbiratul ihram.
Takbiratul ihram ialah rukun solat yang ketiga. Murid-murid yang tak ingat, boleh tengok buku teks. Tengok buku teks balik nombor 1, nombor 2, 3 sampai 13 ya. Okey, seterusnya dia tulis nombor 5, rukuk dengan tomak nina. Okey, yang kelima ialah rukun solat rukuk dengan tomak nina. Seterusnya, duduk antara dua sujud dengan tomak nina. Okey, dah dibagi jawapan nombor 8. Seterusnya, sujud 2 kali dengan tomak nina. Okey, dah bagi jawapan nombor 7. Seterusnya, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ialah rukun solat yang ke-9. 9. Seterusnya, membaca tahiyat pada duduk terakhir. Membaca tahiyat ialah rukun solat yang ke-10. Duduk 9, baca 10. Okey, yang terakhir nombor 11 yang diberi ialah selawat ke atas Nabi selepas membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir. Okey, murid-murid semua masukkan nombor di dalam ruangan yang diberikan. Sekiranya tak tahu jawapan, boleh tengok video yang Ustaz terangkan tadi, ataupun undur ke belakang sikit untuk catat apa yang Ustaz bagi tahu jawapan tadi. Sekiranya cari dalam buku teks pun tak dapat, ulang balik video pun tak faham lagi, macam mana nak buat ni? Aktiviti nombor 7 ni, aktiviti 7 ni Ustaz 119. Tak apa, ada jalan penyelesaian, Ustaz bagi jawapannya selepas ini. Okey, tunggu. Tantara, inilah jawapannya. Jadi murid-murid boleh tengok daripada sinilah. Boleh tengok Ustaz dah bagi jawapan, tandakan dan tulis. Okey, baik. Okey, itu sahaja sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz minta maaf sekiranya dalam video ini ada kesilapan. Boleh bagi tahu Ustaz, nanti Ustaz edit balik lah. Tapi Ustaz rasa okey dah kot. Okey, sehingga bertemu lagi. Siapkan latihan. Semoga anak murid Ustaz membesar menjadi seorang insan yang soleh dan solehah semua. Assalamualaikum. Bye-bye.